Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Noor Hafizam bin Engku Azam Shah. Nombor matrik saya 265332. So, untuk subjek komunikasi antara budaya ini, saya memilih tajuk perbandingan dua budaya di antara negara Lebanon dan juga Taiwan. So, saya teruskan dengan pengenalan. Dalam komunikasi antara budaya sering dianggap sebagai tanggapan penting. Kajian antara budaya menurut Martin dan Nakayama sering memberi tumpuan kepada bagaimana setiap budaya berbeza daripada yang lain. Misalnya, Islam berbeza dengan Buddha, Filipina berbeza dengan Malaysia, dan lelaki berbeza dengan wanita. So, menurut Adler, budaya merujuk kepada nilai kepercayaan, konvensyen, adat resam, peraturan dan kod kelakuan yang mendorong orang ramai untuk melihat diri mereka sebagai ahli kumpulan yang berbeza, di samping merasakan rasa kekitaan. So, kita pergi ke sejarah Lebanon. Lebanon adalah sebuah negara yang kecil. Ia adalah kira-kira 160 km panjang dan 56 km lebar pada titik terbesarnya. Ia bersempadan dengan Syria, Israel dan Laut Mediterranean. Budaya yang dominan pada dasarnya konservatif dan mempamerkan rasa hormat yang tinggi terhadap tradisi yang menggunakan banyak adat Arab. Tradisi Islam dan Kristian yang telah lama wujud telah tertanam dalam norma dan jangkaan sosial. So, walaupun bagaimanapun, banyak amalan dan gaya hidup yang mencerminkan pengaruh Eropah. Ini sebahagiannya disebabkan oleh jarak pantainya yang berdekatan dengan Eropah. Ini sebagai titik hubungan utama untuk perdagangan antara timur dan barat. Serta tempoh pendudukan Perancis pada abad ke-20, orang Lebanon sudah biasa dengan kepelbagaian gaya hidup ini, dan selalunya mereka mampu menyesuaikan diri dengan mudah dengan masyarakat lain. Okey, untuk agama, sebanyak 61% penduduk di negara Lebanon dikenal pasti sebagai penganut agama Islam, manakala 33.7% menganut agama Kristian. Populasi Islam agak berpecah antara pengikut Sunni iaitu 30.6% dan Syiah 30.5%, dengan bilangan yang lebih kecil daripada mereka yang bermazhab Alawid dan Islamiyah. Penganut Kristian di Lebanon termasuk ahli gereja Katolik, Maronite, Ortodoks Timur, Katolik, Melkite, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia dan Protestan. 5.7% lagi penduduk Lebanon dikenal pasti sebagai Druze, dengan minoriti agama yang lebih kecil membentuk kurang lebih daripada 1%. Agama memainkan peranan utama dalam budaya, masyarakat, politik dan sistem perundangan Lebanon. Lebanon mengiktiraf 18 mazhab agama berbeza yang diiktiraf dalam agama Islam dan agama Kristian yang masing-masing dianggap mewakili komuniti di negara Lebanon. Okey, nilai. Lebanon lebih bersifat kolektivistik daripada kebanyakan masyarakat barat. Individu sering menganggap diri mereka sebagai ahli kumpulan. Kumpulan ini mencerminkan atau datang untuk menentukan siapa ahlinya dan sering menuntut kesetiaan yang tinggi. Sebagai contoh, kepentingan kumpulan biasanya menggantikan kepentingan individu walaupun mereka bercanggah. Tambahan pula, ahli kumpulan mengharapkan untuk menerima layanan keutamaan berbanding sesiapa yang bukan sebahagian daripada kumpulan. So, sebagai balasan untuk kesetiaan ini, seorang individu memperoleh rasa kekitaan, perlindungan dan perpaduan. Orang Lebanon secara amnya merasakan kesetiaan kolektivis mereka paling kuat untuk keluarga mereka. Okey, bahasa pula ialah salah satu daripada 6 bahasa utama
dunia dan bahasa utama Al-Quran. Bahasa Arab ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Lebanon seperti di kebanyakan negara Liga Arab. Manakala bahasa Inggeris dan Perancis digunakan secara meluas. Bahasa Arab dituturkan oleh hampir 300 juta orang di seluruh dunia. Bahasa Arab juga adalah salah satu daripada 6 bahasa rasmi Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, dalam diplomasi antarabangsa. Komunikasi lisan. Kita tengok pada aspek suara yang ditinggalkan. Okey, orang Lubnan ni mempunyai sedikit keraguan tentang yelling untuk membuat diri mereka didengari dan sering bercakap dengan suara yang kuat dan bersemangat. Suara yang ditinggikan tidak selalunya menunjukkan kemarahan, tetapi lebih merupakan ungkapan perasaan yang tulen. Seterusnya, gaya bahasa. Orang Lubnan ni bercakap dengan fasih. Selalunya mereka menggunakan bahasa yang agak verbose dan theatrical. Bagi warga Australian, gaya komunikasi ini boleh berasa keterlaluan atau megah, tapi ia tidak bertujuan sedemikian. Okey, komunikasi lisan, bukan lisan. Okey, hubungan mata pula, orang Lubnan ni mengekalkan hubungan mata semasa interaksi, tetapi bukan untuk jangka masa yang lama. Sebagai contoh, seseorang tu berjumpa dengan kawan dia dan memberi salam dan berjabat tangan. Mereka akan saling memberi reaksi mata ke mata. Itu adalah contoh yang kita boleh ambil kira. Yang pada kaki, mereka pula memaparkan tapak kaki dianggap tidak sopan. Menunjuk pula adalah tidak sopan untuk memberi isyarat atau menunjuk kepada seorang dengan jari telunjuk seseorang. Sebaliknya, seluruh tangan harus digunakan untuk memberi isyarat. Isu ini selalunya terjadi dekat orang di negara barat. Mereka selalu menunjukkan kata lucah dengan menunjukkan jari hantunya. Okey, kita teruskan dengan sejarah negara Taiwan pula. Okey, negara Taiwan ni adalah secara rasminya dinamakan Republik China, iaitu sebuah pulau yang terletak di timur tanah besar China, utara Filipina dan selatan Jepun. Walaupun ini ditandai dengan kepelbagaian landscape dari ibu kota, iaitu ibu kota Taipei yang meriah, bandar pantai Kaohsiung dan Tainan, dan kawasan desa pergunungan. Ramai orang Taiwan sebenarnya menganggap diri mereka ni berbeza dari segi politik daripada Republik Rakyat China, ini tanah besar China. Perbezaan antara nama yang digemari di rantau ini dan nama rasminya mencerminkan ketegangan tempatan dan antarabangsa mengenai sama ada wujudnya identiti Taiwan yang sah dan bentuknya. Okey, di agama di Taiwan mempunyai 3 tradisi agama utama, iaitu Buddhism, Taoism dan Confucianism. Walau bagaimanapun, banyak kuil di Taiwan mencerminkan gabungan ketiga tradisi. Ini sebahagiannya disebabkan oleh penduduk Jepun yang menyebabkan ramai penganut Tao menyembah secara rahsia di kuil Buddha. Taiwan kontemporari kebanyakannya adalah campuran Buddha dan Tao dengan 93%. Penduduk dikenal pasti dengan tradisi ini. Hanya 4.5% saja yang dikenal pasti sebagai Kristian. Dalam populasi Australia kelahiran Taiwan, majoriti dikenal pasti sebagai penganut Buddha, iaitu 22.2%. Selain itu, 56.1% daripada penduduk Australia kelahiran Taiwan ini dikenal pasti sebagai tidak mempunyai sebarang agama. Okey, nilai. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, masyarakat Taiwan perlahan-lahan berubah menjadi kurang kolektivistik dan lebih individualistik. Ramai yang melihat ini akibat pengaruh Barat, iaitu Amerika, terhadap masyarakat
Perubahan budaya amat ketara apabila membandingkan golongan belia dan orang tua dalam masyarakat kerana sikap sosial antara kumpulan umur telah berkembang dengan cara yang berbeza. So, umumnya generasi muda ini mengalami tahap privasi dan kebebasan memilih yang lebih tinggi dalam mengenai hal peribadi, yakni seperti pendidikan dan perkahwinan, tetapi masih diharapkan untuk berunding dan menerima pendapat keluarga mereka. Okey, bahasa pula, bahasa Cina Mandarin adalah bahasa rasmi negara Taiwan. Mandarin yang dituturkan di Taiwan menggunakan dua bentuk, iaitu Mandarin Standard dan juga Mandarin Taiwan, iaitu Hokkien. Mandarin Standard ni telah dimulakan sebagai bahasa rasmi semasa penduduk Kuomintang oleh orang Cina apabila penggunaan bahasa pribumi sangat tidak digalakkan. Okay, orang Taiwan ni telah dipengaruhi oleh Mandarin Standard, bahasa orang asli dan bahasa lain. Mandarin Standard ialah bahasa pengantar di sekolah dan popular terutamanya di kalangan penduduk di bawah 60 tahun. Okay, Mandarin Standard ini ialah bahasa yang paling biasa digunakan di Taipei, di mana majoriti penduduknya adalah orang mainlanders dan tidak dikenal pasti dengan keturunan Taiwan. Okey, teruskan dengan komunikasi lisan dan bukan lisan. Kita ambil kepada komunikasi lisan dahulu. Dari aspek gaya komunikasinya, orang Taiwan ni agak bersahaja dan kontemplatif mengenai cara mereka berkomunikasi. Mereka ni sering berhati-hati untuk mengelak daripada menyampaikan apa-apa secara langsung yang boleh menyinggung perasaan atau menyakiti rakan sekerja. Dari segi bahasa pula, ramai orang Taiwan yang tinggal di dalam atau berhampiran bandar utama bertutur dalam bahasa Mandarin dan Taiwan. Mereka ni yang tinggal di kawasan luar bandar kebanyakannya berbahasa Taiwan. Okey, komunikasi bukan lisan. Dari segi menunjuk ni pula, cara yang sopan untuk menunjuk adalah dengan menggunakan tangan terbuka dan bukanlah jari. Menuding dengan satu jari mencerminkan permusuhan atau pertuduhan. Senyum pula mempunyai makna yang berbeza bergantung pada situasi. Senyuman boleh menunjukkan rasa malu atau gementar. Ia juga boleh menjadi respons kepada permintaan atau topik sensitif. Senyuman juga sering digunakan untuk menunjukkan permintaan maaf. Okey, kesimpulannya, komunikasi ini merupakan medium untuk perhubungan, perantaraan dan penyampaian maklumat kepada sesama manusia. Walaupun terdapat banyak jurang antara kedua-dua negara, sekiranya kedua-duanya mempunyai persamaan komunikasi yang baik, maka segala bentuk konflik atau perselisihan faham tidak akan wujud dalam sesebuah masyarakat. So, setakat itu saja saya punya pembentangan. Dan sekian, terima kasih.